Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini 23 hari bulan 9 2022 kita dapat meneruskan bicara kita dalam sebuah buku Atabat Al-Ubudiyah. Atabat Al-Ubudiyah iaitulah perbincangan tentang kedudukan al-ubudiyah, perhambaan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Buku ini memberi satu jawapan yang mantap kepada soalan kaifa a'budullah, bagaimana aku sembah Allah, bagaimana aku sembah Allah. Maka jawabnya kita belajar dalam kitab kita ini, alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, perbincangan kita di bawah tajuk Aslul Ubudiyah wa Asasuha. Asal ataupun usul kepada perhambaan itu dan asasnya. Maknanya bila kita kata kita ni mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, apa maksud? Apa makna mengabdikan diri kepada Allah? Apa dia maksud dia? Jawab dia je, maksud dia Aslul Ubudiyah huwa al-khudu' wat tazallul. Asal kepada kita memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla itu, iaitulah dengan cara khudu', kita rendahkan diri, dan juga tazallul, kita menghinakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu, di antara tempat yang paling hampir kita dengan Allah Azza wa Jalla, iaitulah ketika kita sujud. Kenapa? Sebab waktu kita sujud itu, kita letak muka kita di tempat yang paling rendah sekali, di tempat pijakan orang. Orang duk pijak itu, orang duk lalu sini, tiba-tiba kita letak muka kita yang mulia. Kita kena ingat, tempat yang paling mulia dalam tubuh manusia ni muka, wajhun. Karena itu Nabi kita larang menampar muka orang. Walau kita nak marah setara mana pun, jangan tampar muka orang, sebab itu tempat yang mulia. Tapi kita letak muka kita, letak dahi kita di tempat yang paling rendah, antara dasar al-khudu' wat tazallul, merendah diri dan menghinakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Sebab itu tidak boleh kita sujud kepada lain daripada Allah, tak boleh kita sujud pada makhluk. Maka lafzut ta'abbud ini, ahli bahasa mengatakan lafzut ta'abbud, mana lafaz at-ta'abbud itu menunjukkan kepada linin wa zul, lembut dan hina. Mana kita ta'abbud, mana kita lembut dan kita hina. Di antara keindahan bahasa Arab, ini untuk pelajar-pelajar yang belajar bahasa Arab ni, kita tengok dalam buku ni ada satu perbahasan. Dia kata apa? Wa min jamilil lughah, di antara keindahan bahasa itu, dia bezakan di antara al-fi'l baina man kana 'abdan lillah, orang yang menghambakan diri kepada Allah, dengan orang menghambakan diri kepada makhluk lain. Macam apa beza? Maka hamba Allah disebut abada. Abada ya'budu. Abdan, itu hamba Allah. Tapi kalau siapa dia menyembah makhluk lain, dia kata abuda. Abuda ai aqarra bil ubudiyyati lahu. Dia mengakui, dia menghambakan diri kepada makhluk itu. Abuda. Maka sembah Allah diguna abada bil fathi, dengan bahasa yang lebih lembut. Sebab apa? Mudahnya sembah Allah Azza wa Jalla ni mudah, senang, tidak masalah apa-apa. Kita ambil wuduk, kita solat, kita menghambakan diri kepada Allah Taala, itu dia panggil abada. Tapi nak sembah makhluk bukan main susah, kan? Kena, sebab tu dia bagi kalimah dhamma, abuda lil mamlukin. Kerana susah nak sembah orang ni, sembah makhluk ni susah. Kena jadi hamba dia, kena taat kepada dia, kena macam-macam, kena bodek dia. Banyak lagi dia punya perkara-perkara yang menyusahkan hamba Allah Ta'ala itu apabila dia sembah lain daripada Allah Azza wa Jalla.
Maka kata Syekh Ahmad Abdul Halim rahimahullah taala, dia kata asasul ubudiyah riqqul qalbi. Asas kepada ubudiyah itu lembut hati. Hati itu lembut. Ai zul. Hati kita tu menghinakan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu dia panggil asas kepada ubudiyah. Jadi kalau kita hati kita dikawal oleh nafsu, dikawal oleh apa-apa saja, maka itu Nabi kata ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celakalah penghamba kepada dinar, celakalah hamba dirham. Apa maksud? Dia tak sembah duit, tapi dia memang nafsu dia ikut kepada nak cari duit halal haram, tak kira, dia tak peduli asalkan dia dapat. Maka di sana ini kata dia maka hati itu dikuasai oleh benda-benda yang dia sembah. Jadi bila orang ni sembah harta, memuja harta, orang panggil hamba kepada harta. Bila dia gila ke nak jawatan, dia panggil hamba kepada jawatan. Apa saja gila nak kepada perempuan, dia hamba kepada perempuan. Sebab tu Nabi kata ta'isa abdud dinar abdud dirham ila akhir hadis. Itu menunjukkan bahawa perhambaan itu sangat berat. Wa ma'al khudu'i wazul. Satu lagi tambahan, bila orang itu merendah diri dan menghinakan diri, dia akan datang lagi satu sifat, dia panggil at-tama' wal hirs. Tama' halaba. Jadi orang tamak ni, sifat tamak itu menyebabkan hati dia dikongkong. Tamak nak kepada harta, hati dia dikongkong oleh harta, sehingga dia tak tahu halal haram, dia tak peduli. Gila ke harta, gila ke kuasa, macam-macam gila. Maka kita mengatalah, sebab itulah bila kita kata saya ni sangat tamak untuk mencari keampunan Allah Azza wa Jalla, sangat tamak kita nak kepada keredaan Allah Azza wa Jalla, maka pada waktu itu kita akan berada dalam keadaan yang begitu baik. Kita berada dalam keadaan suasana yang begitu baik. Sebab apa? Sebab kita tamak nak kepada apa yang diajar oleh Allah, apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua benda yang berkait dengan Nabi, yang sunnah kita buat. Itu dia panggil tamak kepada kebaikan. Tapi kalau tamak nak jadi kaya, tamak nak kepada jawatan, tamak nak kepada kedudukan, maka itu dia panggil satu ketamakan yang akan merusakkan seorang hamba Allah Taala itu. Inilah yang kita bimbang, yang kita takut hati kita ni dikongkong oleh perkara-perkara yang tidak baik. Seorang pendakwah semasa, pendakwah zaman kita hari ni, dia kata, aku perhatikan manusia hari ni suka sangat. Kalau dia pegang alat gadget dia, handphone dia tu, dia boleh duduk berjam-jam depan handphone. Pegang tengok, orang panggil pun tak peduli. Siapa orang panggil cuek, orang nak pergi dah ni, nak pergi dah. Dia duduk repot pun sampai kena mari panggil kapal terbang nak naik dah, dia duduk main WhatsApp lagi, kata apa. Ini jadi kata Tuan Syekh ini, bila aku teringat kepada bagaimana golongan salafus salih, orang-orang soleh zaman dulu, bila aku tengok kepada orang soleh zaman dulu, mereka ini apabila beribadat, dia solat sampai berapa juzuk dia boleh berdiri. Kalau dia zikir, dia boleh berzikir lama. Dia baca Quran, dia boleh khatam satu hari satu kali, 3 hari sekali, dia boleh khatam. Bila dia buat satu benda-benda yang mengingati Allah Azza wa Jalla, mana orang ni akan duduk di situ. Berapa lama dia boleh duduk, berapa lama dia boleh beribadat, boleh je. Maka itulah manifestasi yang aku buat satu kata pendakwah ini. Bila aku tengok orang sekarang dengan gadget dia, dengan media sosial yang ada di tangan dia tu, duk main WhatsApp lah, duk main Telegram lah, Instagram, TikTok lah pula zaman sekarang ni. Akhir sekali dia boleh lara, dia boleh leka, dia boleh duduk lama dengan alat ini. Itulah aku mengatakan bahawa semua benda bergantung kepada hati. Apabila hati itu mencintai sesuatu, dia akan duduk dengan benda itu. Maknanya kita dikongkong oleh perasaan kita yang sayang kepada benda ni. Kita dikongkong oleh perasaan kita yang mencintai satu, maka kita akan duduk di situ. Orang kata ralik situ. Dia akan ralik kat situ. Sebab apa? Sebab itulah kecintaan hati dia. Kita mengatakan ini satu perkara yang cukup berbahaya kepada kita para jemaah sekalian. Maka sifat tamak itu dia panggil at-tama'u. Tama'un itu dikata satu benda yang tergantung di tengkuk. Sifat tamak di mana benda tergantung. Qaidun fir rijli. Rantai ril di tengkuk, dan qaidun tali pengikat kaki. Mana tak nak pergi kita ni.
Maka tamak itu akan menguasai hati seorang manusia. Dengan sifat itulah dia akan sanggup buat apa saja. Ya, ini timbul isu apa ni, dengki hasad kan. Tengok orang buat kedai, dia pun buat kedai juga. Kedai kawan tu laku, kedai dia tak laku. Oh, pergi cari bomo lah. Bomo tak kira lah bomo apa benda yang bomo atas dunia ni. Dia gomo belaka. Yang pentingnya dia nak hancurkan, nak binasakan kedai kedudukan kawan dia tu. Ini satu perbuatan yang cukup berbahaya, yang cukup tidak baik. Maka apabila seorang itu tamak dia kepada keampunan Allah Azza wa Jalla, apabila dia tamak kepada keredaan Allah Azza wa Jalla, maka dia sanggup melakukan semua perkara. Sebab apa? Sebab dia tahu dia akan mendapat satu nikmat yang anugerah yang daripada Allah Ta'ala yang sangat besar. Satu lagi. Jadi bermula daripada al-khudu' wa tazallul. Dia datang kepada hati itu riqul qalbi, kemudian mari sifat tamak dan loba. Kemudian dia datang pula satu lagi tamak, iaitu at-ta'alluq wal-iltifat. Mana bergantung hati dia tu, hati dia fokus kepada benda yang dia nak saja. Hati dia fokus kepada dia nak saja. Sehinggalah cerita timbul Majnun dengan Laila lah, timbul orang tu orang ni, semua tu manifestasi. Kita pun tak tahu Majnun tu dekat mana, Laila dekat mana. Sebagaimana kata orang, ayu laili minal layali, Laila mana yang dia rindu, gitu kita pun tak tahu. Yang pentingnya bila ada sifat ini, dia akan ta'alluq, hati dia bergantung dan dia sentiasa iltifat, sentiasa fokus kepada benda itu. Jadi dia nak maka dia ada wahwa ini kesan daripada sifat-sifat yang lalu. Sifat tamak, sifat ini kesan dia mari kepada hati itu bergantung kepada perkara yang tersebut. Jadi kita hari ini bila kita gantung hati kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadat-ibadatnya, dengan zikir, ingatan kita kepada Allah Ta'ala, itu yang dikatakan ta'alluqul qalbi, bergantung hati kita tu dengan Allah Azza wa Jalla, maka tinggi dia punya darjat. Kemudian bila orang sudah bergantung hati, maka disitulah dia akan datang, dia akan cari wasilah, dia akan cari sebab-sebab yang boleh dia capai hajat yang dia nak tu. Dia akan boleh capai hasrat yang dia nak, dia akan cari daripada alat-alat yang ada. Maka bagi kita orang yang beriman, Allah Ta'ala telah letakkan satu pengakuan yang kita mengakui setiap hari, setiap malam. Berapa belah kali kita baca surah Al-Fatihah, di mana di bawah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya tengok bahasa, hanya kepadamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hanya iyyaka, tak ada yang lain. Kan itu kita jadi kebimbangan hari ini apabila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dirempuh oleh sebahagian daripada orang-orang yang mengaku mereka ini pejuang ahli sunnah, tapi duk ajar orang supaya istighasah, pergi minta tolong dengan batu, dengan kayu, dengan pokok, minta tolong dengan orang-orang mati. Kenapa kita lari daripada landasan kita yang Allah SWT telah pun anugerahkan kepada kita dan menjadi bacaan kita, menjadi bacaan kita, menjadi amalan kita. Setiap hari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dalam solat, air luar solat pergi minta dengan pokok kayu, pergi minta dengan batu-batu, pergi minta dengan tunggu-tunggu keramat, pergi minta dengan orang-orang yang mati. Kita kata ini perbuatan menyalahi ucapan. Ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dalam tindakan kita lain. Oh, dia kata biar betul. Cakap kita bukan minta dengan batu, kita minta dengan Allah. Cuma batu itu menjadi alat perantar. Kita kata kenapa tak kita terus kepada Allah? Allah suruh, Nabi sebut dalam hadis, iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong dengan Allah. Ni mari pula geng hak pening kepala pula. Oh, kalau macam tu kak, dia kata ramailah orang syirik atas dunia ni. Nah, bila kita sakit pergi minta kita tolong dengan doktor, suruh cek. Syirik. Bila kita ada kes di mahkamah, kita minta peguam tolong. Kita kata apa kepeningannya kita ni? Kita nak masak pergi minta suruh mak masak nasi. Syirik. Cakap tu tengok kiri kanan lah. Kita tengok biar realiti. Ini perbuatan yang kita mampu. Kita boleh minta tolong siapa saja yang dia mampu tolong kita. Tapi masalah sekarang ni masalah pergantungan hati, ta'alluqul qalbi, pergantungan hati. Bila kita minta,
pergi minta suruh orang mati tu berdoa kepada kita, minta keampunan daripada kita. Orang ni orang kamak minta. Kita kata kita dah bergantung dengan dia yang sudah mati. Kenapa? Sebab itulah ada cerita Tok Syekh ni nakal juga dia cerita. Dia kata ada satu kumpulan manusia ni dia pergi ke kubur wali. Sebab apa? Sebab dia sakit. Jadi orang tu tanya, "Mau mari apa sini?" Dia kata, "Aku sakit." Habis nak mari minta tolong dengan tok ayah ni supaya minta sembuh. Dia kata, "Mu sakit baru, dia mati dah. Macam mana kau nak minta tolong dengan dia?" Allahu Akbar. Dia ambil pula hadis orang mati berdoa kepada keluarga dia yang masih hidup. Kita kata itu bukan, itu alam barzakh, bukannya minta permohonan sebagaimana yang kita guna. Itulah yang dikatakan selagi ada dalil yang boleh digunakan, boleh dipakai, diguna pakai, walaupun itu tidak boleh dipakai dalam perkara yang diperbincangkan. Jadi para jemaah sekalian, konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mesti dipahami betul-betul, mesti dijaga, mesti digilap supaya kita duduk di bawah landasan yang benar yang diajar oleh Allah, yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fattadaha anna al-ubudiyah, maka di sini jelaslah bahawa al-ubudiyah, perhambaan itu iaitulah dia ubudiyatul qalbi, perhambaan hati. Merdeka itu apabila hati itu merdeka daripada bergantung kepada makhluk-makhluk yang tidak ada kuasa. Habis kita bergantung dengan permohonan lah, itu dia panggil benda kasbi, benda usaha yang kita kena usaha atas dunia. Nak makan nasi kena usaha. Tunggu Priuk, aku nak makan nasi, hantar mari. Mana ada 3 hari macam tu, jawab dia orang kat hospital lah awak. Ni tak juga ubat punya orang, dia kata ni. Maka yang penting bagi kitanya, kita nak mengetahui asas ubudiyatil qalbi, asas kepada perhambaan hati, pergantungan hati itu duduk di mana? Maka jawabnya kullu khudu'ul qalbi, apabila hati itu tunduk kepada Allah, hati itu tunduk kepada peraturan Allah Azza wa Jalla, maka ketika itulah kita mengatakan pergantungan hati kita kepada Allah. Maka rahsia perbincangan ini annal qalba dhaif, hati itu lemah. Ingat baik, hati kita lemah, dia mudah ditawan, ditawan oleh makhluk-makhluk lain. Sebagaimana kata penyair, ahli syair kata apa? Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Mu buat baik kepada orang, kamu akan dapat menawan hati orang tu. Kita buat baik kepada orang, bermakna kita akan dapat tawan hati orang tu. Betul? Berapa ramai orang yang terpengaruh dengan kita sebab kita buat baik dengan dia. Gawe kita pun bila kita buat baik, contohlah orang-orang duk main-main tu, tapi orang yang betul-betul tak lalu ikut jalan tu. Yang pentingnya hati itu mudah terperangkap, mudah tertawan. Maka Allah Ta'ala ciptakan mata supaya kita tengok, Allah Ta'ala cipta telinga supaya kita mendengar, Allah Ta'ala ciptakan hati supaya kita mengetahui, lima'rifatihi, mengenali Allah Azza wa Jalla dan mengetahui tentang adanya Allah Azza wa Jalla. Seterusnya kita akan mencintai Allah Azza wa Jalla. Jadi hati itu lemah asalnya, tapi dengan kita belajar, kita mendalami ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang disebut oleh ulama ahli sunnah, kita nak kenal Allah Azza wa Jalla melalui berapa? Melalui 3 cara, 3 jalan. Yang pertama, kita kenal Allah melalui nama-nama dia. Yang kedua, kita kenal Allah melalui sifat-sifat dia. Yang ketiga, kita kenal Allah melalui makhlukat yang diciptakannya. Banyak sekali kalau kita baca dalam Al-Quran, bila kita ada Al-Quran, Allah Ta'ala sebut langit, bumi, hujan. Yesus tengok langit, itu dia panggil dalil al-ulwi, dalil kekuasaan Allah di peringkat atas, turun ke bumi, kemudian hujan duduk tengah-tengah. Subhanallah, itulah yang sepatutnya kita belajar. Maka Allah Ta'ala nak suruh kita dengar, dia beri kepada kita hati dan alat-alat yang boleh menyebabkan kita mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Dapat keredaan Allah. Maka disimpulkan bahawa aslul ubudiyah, asas kepada perhambaan itu huwal khudu' wal dhul, iaitulah kita tunduk dan kita hinakan diri kita kepada Allah. Tak mungkin kita boleh memahami al-ubudiyah selain daripada kita kata kita sembah Allah tapi aku tak tunduk pada Allah. Tak mungkin. Kerana itu Islam itu sendiri, tanda belajar, Islam itu sendiri mempunyai makna
al-istislamu lillah, artinya tunduk, akur, patuh, taat kepada Allah, barulah nama dia Islam. Nah, salah satu daripada nama Islam iaitulah al-istislamu lillah, iaitu kita taat, kita serah diri, kita tunduk dan akur kepada peraturan Allah, barulah dia jadi Islam. Maka contoh-contoh akan diberikan di sini supaya kita mudah nampak. Beberapa contoh tentang al-ubudiyah, supaya para pelajar kita akan nampak apa yang patut kita lakukan dan apa yang patut kita buat. Inna minal fahmi sahih al-ubudiyah, kepahaman yang sahih tentang perhambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah setiap perkara yang Allah Ta'ala syariatkan. Semua yang disyariatkan Allah Ta'ala, yang wajibnya, yang fardunya dan yang sunatnya, adalah merupakan hay'ah, kelakuan, kedudukan, cara kita untuk menzahirkan ubudiyah, menzahirkan perhambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Di antara hayatul ibadah, kita mula dengan tatahur, iaitulah bersuci. Kita mula dengan bersuci. Kita nak solat, kita kena suci dulu. Suci daripada hadas, suci daripada najis, kan? Sebab apa? Kita ni, kalau ini satu analogi yang mudah lah untuk para pelajar boleh faham. Kita kalau kita nak pergi jumpa pembesar, nak pergi jumpa tuanku je, kita kata, kita kena pakai pakaian yang cantik, bersih. Takkan pergi dengan serabel, busuk bangang, dia kata ni mari mana orang ni, pengawal pun tak bagi masuk. Itu ibarat. Maka bila kita nak menghadap Allah Azza wa Jalla, kita kena bersihkan diri kita zahiran wa batinan. Yang zahirnya, yang batin. Yang zahir dengan apa? Dengan wudu, dengan mandi. Yang batinnya dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu bila kita berwudu, tuan-tuan ingat tak? Selepas kita berwudu, kita diajar oleh Nabi SAW supaya baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita mengiklankan tauhid, iklankan tauhid kepada Allah, bahawa kita ni betul-betul mentauhid kepada Allah. Nabi kata apa? Siapa dia baca doa ni, Allah Ta'ala buka 8 pintu syurga. Mau pilih pintu mana yang kamu nak masuk. Masya Allah. Bacaan ini tuan-tuan boleh ambil dalam kitab kita Perisai Muslim. Dalam kitab Perisai Muslim sudah ada. Kemudian kita juga bertaubat. Bila kita solat, kita bertaubat. Maka terkumpul yang zahirnya wudu, yang batinnya doa-doa yang kita baca, dan juga taubat kepada kita kepada Allah Azza wa Jalla selepas daripada wudu. Maka apabila berkumpul, dengar ni, apabila berkumpul sudah taharatu zahir wal batin, maka menunjukkan bahawa kita bersedia, bersedia untuk melakukan ibadat, untuk kita sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka datanglah pada syariat solat. Mari solat. Kata seorang ulama, Ibn Qayyim, dia kata apa? Dia kata anna zahabal abd li rabbaiti rabbih. Kita lepas wuduk, kita keluar nak pergi ke masjid. Nak pergi keluar ke masjid. Seolah-olah macam kita nak balik, nak pergi menghadap Tuan kita. Seolah-olah macam kita nak pergi menghadap Tuan kita dan kita akur kepada dia. Bila kita berdiri, Allahu Akbar, waqafa baina yaday rabbih, seolah-olah kita berdiri di hadapan pembesar yang ada depan mata kita itu. Jadi bila kita nak bercakap, kita bercakap dengan bahasa yang begitu indah. Kerana itu dalam solat tak boleh cakap yang pelik. Dia boleh cakapnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salah, solat ini tak boleh dibawa cakapan manusia. Yang bolehnya baca Quran dan zikir. Baca Quran dan zikir. Itu saja yang ada, yang boleh kita buat. Baca Quran dan zikir. Jadi kalau cakap-cakap bual-bual, dalam solat tidak ada. Dalam solat tidak ada perbualan. Yang kita boleh cakapnya setakat yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, zikir, sebut nama Allah, itu yang dibenarkan. Baik, wuduk selesai, solat pun dah selesai. Al-an kita pindah pula kepada wafis siyam. Kita berpuasa.
puasa ni satu ibadat yang tak makan tak minum. Tidak ada orang berdampingkan diri kepada makhluk dengan berpuasa, tidak ada. Tak ada. Oh, dia pergi jumpa. Contohnya tuanku panggil dia ke istana. Dia pun puasa 3 hari tak makan. Untuk apa? Untuk tuanku. Kita kata tidak. Mana boleh? Orang panggil suruh makan, kau mari berpuasa, buat apa kat sini? Ini dia panggil kepentingan. Maka ibadat menahan makan ni dan minum pada waktu tertentu ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Oh, dia kata ada juga orang tu, dia buat apa? Dia mogok lapar. Kita kata itu bukan ibadat. Itu mau puasa kerana penjara, kerana mogok lapar, kerana protes. Itu tak jadi. Ada juga orang berpuasa, tapi puasa dia siang malam. Puasa apa? Puasa kerana doktor. Doktor kata esok nak buat pembedahan, nak suluh dalam perut, kena puasa. Itu dia puasa tabib. As-siyam tabib. Puasa. Yang kita nanya puasa menahan diri daripada syahwat makan, daripada syahwat kita nak minum, daripada syarat untuk bersama isteri. Lish ta'atan limaulahu, semata-mata kerana kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah saja mana kita sanggup menahan diri kita daripada melakukan larangan-larangan, seolah-olah kita hari ini bila kita duduk di hadapan pembesar, kita jaga protokol, kita tak buat apa yang dilarang. Allahu Akbar. Ini contoh. Kita berpindah pula kepada az-zakah. Zakat pula macam mana? Waz-zakatu aidan turisul khudu' wal ubudiyyati lillah. Zakat juga membawa kepada kita merendah diri dan mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka harta kita di antara perkara yang kita sangat sayang. Allah Ta'ala gambarkan yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia ni sayang kepada harta, sayang sungguh-sungguh. Orang Kelantan kata saya sengoti ada harta ni. Sebab itulah harta ni kita tak dalam beg, tak dalam poket, duduk mana-mana pun kita pegang dia, sayang. Tapi bila Allah Ta'ala perintahkan supaya kita keluar zakat, tenang hati. Dengan tenang hati, kita bawa duit zakat, kita pergi cari orang pakai miskin atau pergi kepada amil zakat yang dilantik oleh pemerintah, kita bayar. Lepas bayar zakat, dapat resit zakat, Allah cium kita. Kita kata Alhamdulillah, aku telah menunaikan tanggungjawab aku terhadap Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, aku telah menunaikan tanggungjawab kepada Allah. Tengok ni. Itu zakat. Sedekah biasa, tak ada zakat. Kita bagi makan kepada orang miskin, kita tolong orang, kita bantu sana, bantu sini. Bukannya zakat. Zakat tu tahulah, kalau tak bagi dosa besar, kan? Masuk neraka kawan tu kalau tak taubat. Tapi yang sedekah ni tak ada dosa besar. Tak sedekah, tak berdosa. Kecuali orang-orang yang di bawah tanggungan kita, itu cerita lain. Tetapi kita beri juga kenapa? Sebab kita tahu pulangannya besar. Sehingga Allah gambarkan orang bersedekah ni macam orang beri hutang kepada Allah. In tuqridallaha qardan hasanah. Siapa dia beri hutang kepada Allah. Jadi kenapa Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran dengan hutang? Sebab orang yang berhutang dia kena bayar. Maka Allah nak bagi jaminan kepada kita, musdekah aku ganti, musdekah aku bayar pahala. Itu bandingan yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baik, kita berpindah pula kepada dalam masalah harta. Daripada harta zakat kita bagi kepada haji. Wa hadza sya'nun aidan fil haji. Orang pergi haji fa innahu yatajarrad. Orang laki-laki awal-awal lagi bila nak niat haji, dia kena buka pakaian dia kena pakai kain 2 helai yang putih yang tidak berjahit. Semata-mata nak tunjuk dia tu taat kepada Allah Azza wa Jalla, semata-mata nak tunjuk dia akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Aku datang ya Rabbi, manifestasi perjalanan kita ke akhirat. Bila kita mati, orang akan kafankan kita dengan 2 helai kain atau 3 helai kain. Kemudian kita pun berjalan, kain itu pun tidak berjahit dan tak ada poket lagi kata orang. Kain kafan tak ada poket. Siapa nak bawa pahala, nak bawa duit pergi dalam kubur, sekarang dia kena sedekah barulah jadi. Poketnya tak ada. Maka bila kita berniat haji, Allah kata faman farada fihinnal hajj. Siapa dia dah berniat nak buat haji, la rafasa, jangan sekali dia bincang tentang perempuan. La fusu wala fusuk, jangan cakap, jangan buat benda tak baik. Wala jidala fil haji, dan jangan lagi berbantah-bantah dalam hari haji, jangan bantah-bantah. Dan ada 13 perkara. Dia panggil larangan ihram, ada 13 perkara, semuanya kita tak buat. Tapi ingat,
Bila kita berihram, kita jaga sungguh larangan ihram. Yang kecil pun jaga. Tak boleh potong kuku, tak boleh cabut rambut, tak boleh pakai wangian, tak boleh pakai pakaian bercantum. Semua kita akur. Tapi bila balik, lepas pada umrah, lepas daripada kita tawaf sa'i, kita jumpa larangan Allah, ini riba, ini dosa besar, langgar. Ini rasuah, dosa besar, langgar. Ini. Jadi yang kecil tu kita yang boleh bayar dengan beras, boleh bayar dengan bagi makan kepada orang miskin, boleh puasa, ini kita jaga betul-betul. Tapi dosa-dosa besar yang boleh membawa menghumban tuannya ke neraka, itu tidak dijaga. Kita kata ini satu kepincangan. Di mana az-zulli wal khudu', di mana ke tarbiyah haji yang kita belajar, yang kita dapat di tanah suci Mekah itu, di mana ke tarbiyah itu yang kita nak bawa. Kalau itulah perangai kita yang tidak baik, yang kita bawa balik semula ke tanah air selepas kita mengerjakan haji. Allahu Akbar. Di mana ke tempat dia, selepas kita mengerjakan haji, kita mengatakan itu satu perkara yang cukup berbahaya. Baik, kita ambil lagi satu contoh atau dua lagi sekejap je. Wa kadzalikal azkar, demikianlah zikir-zikir yang boleh membawa kita menjadi khudu', merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, takbir. Kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, iaitulah munadatun, kita mengiklankan bahawa Allah yang Maha Agung, yang lain semua kecil. Jadi bila yang lain kecil, kenapa kita nak minta dengan lain? Sampai buat peraturan, buat dia punya SOP, cara-cara nak istighasah dengan makhluk dalam bab doa, bab ibadat, kita kata hapuskan, tak perlu dia tak perlu. Bukan SOP. Tutup pintu yang boleh membawa kepada kerusakan masyarakat. Kenapa mencari benda yang berisiko seperti ini? Diajar kepada masyarakat dengan SOP. SOP COVID pun orang kata ikut, apa lagi SOP yang awak buat? Ini satu masalah yang berlaku kepada sebahagian pendakwah yang menimbulkan masalah kepada masyarakat. Bila kita tegur, dia kata kita pula bermasalah. Zikir. Wat tahlil la ilaha illallah huwa i'lamun linnafs anit ta'abbudillah. Jadi kita mengiklankan bahawa kita hanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah lain daripada Allah Azza wa Jalla. At-tasbih, subhanallah, maha suci Allah, iaitulah kita membersihkan Allah, mensucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Sama ada dengan perbuatan kita atau dengan perkataan kita. Kita kata subhanallah, tapi kalau mulut subhanallah, tapi tangan pergi duduk gantung tangkal azimat, kita kata apa subhanallah kat situ? Tidak. Maka bila kita khudu', bila kita iklankan kita hanya menyembah Allah semata-mata, dan kita membersihkan Allah daripada segala kekurangan, segala perkara yang tidak layak bagi Allah, maka ketika itulah kita akan meraih sifat inkisari wazul, sifat menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan nampak kesan-kesan daripada itu. Apa dia kesan? Kesan dia bila kita tengok benda maksiat, kita benci. Tengok benda baik, kita akan buat. Tengok perkara yang diperintah oleh Allah, kita akan akur. Tengok amalan sunnah yang diajar oleh Nabi SAW, kita akan buat. Kita tidak akan menjadi pereka-reka dalam ibadat, kerana sudah cukup ibadat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ini tidak ni, macam-macam dia cari. Kita kata hadis ni tidak sahih, hadis ni dhaif, hadis ni bukan dhaif lagi, hadis ni sangat teruk dia punya standard. Tak apa, asalkan jumpa dalam kitab hadis ya. Mana boleh macam tu? Semua setiap benda ada disiplin. Setiap ilmu ada disiplin dia yang kita kena jaga, yang kita kena belajar. Baiklah, sebagai kesimpulan. Wan natijatu mimma sabaqa, kesimpulan daripada apa yang kita bincang, anna kulla ibadah, semua perkara ibadat yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk merealisasikan khudu'il qalbi, ketundukan hati kita dan menghinakan diri kepada Allah, maka laisa hadza fahasb, maka bukan itu sahaja, bukan setakat itu saja. Jadi bagi orang yang memahami sifat perhambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dia juga kena memahami maqasidus syariah, objektif syarak. Kenapa Allah suruh benda ni? Kenapa Allah suruh buat benda ni? Ini sangat menarik. Jadi di antara pahunakal katsir, ada di antara ibadat,
Ada di antara arahan Allah yang kita nampak. Kenapa Tuhan suruh? Kenapa larang? Tapi ada benda yang kita semata-mata al-khudu' wal-zul wal-istislam, semata-mata kita akur saja. Contohnya solat. Kenapa berbeza-beza? Subuh 2, Zuhur, Asar 4, Isya, Maghrib 3. Kenapa tak sama? Kalau nak kira, selepas subuh lah patut 4 rakaat sebab kita baru bangun tidur, cukup rehat. Tak. Waktu tengah hari, waktu kita penat, kenapa 4? Asar kita dah letih kerja 4 juga. Ini nak cari suka, nak korek boleh, tapi korek kita tak ada jumpa, ada tak jumpa. Jadi ada maqasidus syariat, ada hikmah syarak yang kita boleh cari dan ada hikmah yang kita tak jumpa cari. Kita mengatakan kita buat semata-mata, dia panggil al-ibadatu mahdhah, ibadat semata-mata. Tapi ada ibadat, ada benda yang Nabi kita sebut. Contohnya Nabi larang dan dia beritahu sebab. Contoh Nabi kata apa? Bila kita pergi rumah orang, kita jangan tengok dalam rumah dia. Kita kena pergi bagi salam, bukannya jenguk dalam rumah bagi salam. Assalamualaikum. Maka Nabi beritahu, innama ju'ila listizan min ajlil basar. Nabi beritahu, sesungguhnya disyariatkan minta izin kerana nak jaga mata. Takut mata kita duduk melilau, tengok dalam rumah orang, tengok aurat isteri orang, tengok jadi tak ada. Jadi ada perkara-perkara yang Allah Taala, contoh dia Tuhan kata, aku suruh mempuasa la'allakum kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Aku nak suruh kamu jadi orang bertakwa. Jadi macam mana dengan lapar boleh jadi bertakwa? Itu kita korek lagi, kita cari. Jadi setiap ibadat itu ada matlamat dia, ada dia punya maqasid dia, ada yang kita tahu, ada yang tak tahu. Biasanya kalau kita tahu, kita rasa lebih menjiwai, lebih dekat. Macam kita pergi haji. Ramai orang tanya, dia kata, Ustaz, kenapa kita tawaf 7 kali? 7 pusingan. Tak apa lagi tawaf. Berjalan jauh daripada Kemah di Mina nak pergi melontar. Zaman kita sekarang sampai 7-8 km berjalan kaki. Pergi pula dibenarkan bawa batu lontar besar ni, ujung jari. Besar kacang full. Lontar, bismillah Allah. Kalau kita fikir dengan otak kita, buat apalah jauh-jauh pergi. Dah. Nak zikir dalam kemah pun boleh. Ada kata. Dia kata, Nabi sebut, innama ju'ila tawaf, sa'i, waramil jimar, melontar itu, li'iqamati zikirah, kerana nak ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ingat boleh kemah, boleh. Kenapa kita berjalan? Maka itu yang dikatakan, ada kalanya kita tahu dia punya matlamat, ada yang kita tak tahu, apa yang dapat kesan, ada tak dapat kesan. Macam perkahwinan disyariatkan, kita seronok. Kita tahulah sebab nak dapat anak. Tapi kenapa bercerai juga disyariatkan? Siapa dia kata, kenapa nikah taat talak juga masyru'? Ada hikmat. Jawabnya ada hikmat. Orang ni tak boleh duduk dah dengan isteri dia tu. Hari-hari duduk jadi Tom Jerry, dia kata dua orang ni macam Tom and Jerry dah. Kelahi sana, pecah pinggang sana. Jadi buat apa kau duduk dengan orang macam ni? Baik kau bercerai. Boleh jadi bila bercerai, Allah Ta'ala bagi jodoh yang lain. Yang ni lebih baik, lebih mesra, yang ni pun sesuai dengan yang ni. Kita kata itulah hikmat. Maka jadi para jemaah sekalian, untuk mendapat sedikit daripada hikmah-hikmah syariat, ada sebuah buku yang saya usahakan, insya-Allah akan terbit dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Nama dia Keindahan Islam. Dalam buku Keindahan Islam ni, kita cerita tentang indahnya Islam itu bermula daripada akidah, tauhid, sampai kepada peperangan, jihad dan lain-lain larangan-larangan dan juga arahan. InsyaAllah kalau tuan-tuan baca, kita akan dapat maklumat, kita akan dapat ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Sebab kita cuba nak cari hikmah di sebalik setiap pensyariatan. Banyaklah, saya tak kalau buat contoh lagi panjang. Kita tamatkan di situ dulu. Kerana tidak ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Adakah kamu menyangka kami jadikan kamu itu abas, sia-sia, tak ada matlamat, tak ada faedah? Kita kata la. Jadi Allah Ta'ala buat kita ni ada matlamat, ada faedah, ada dia punya objektif dia. Maka kita kena belajar dan kita kena tahu. Kita kata alhamdulillah para pelajar sekalian. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam tajuk nanti, Fahmul Ubudiyah. Jadi bila kita memahami ubudiyah, kita akan dapat fiqh maqasid al-ahkam. Kita akan dapat fiqh
memahami rahsia hukum. InsyaAllah, walaupun secara ringkas dalam buku kita ni, kita bolehlah tengok-tengok daripada langsung tak belajar. InsyaAllah, kita jumpa dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.